Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin melaporkan berita utama MyDWF News edisi April 2020. Saya Ahmad Nazmi Nasruddin melaporkan untuk MyDWF News edisi pertama Januari 2020. Tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP telah dilanjutkan selama 2 minggu lagi iaitu sehingga 28 April 2020. Tempoh tersebut diumumkan oleh Perdana Menteri Malaysia Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Yassin pada perutusan khas Perdana Menteri pada 10 April 2020. Kerajaan hari ini memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi, iaitu daripada 15 April sehingga 28 April 2020. Beliau menjelaskan bahawa wabak COVID-19 masih di peringkat pertengahan dan memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan. Penularan wabak ini masih di peringkat pertengahan dan memerlukan tindakan pencegahan serta kawalan yang berterusan. Malahan, usaha-usaha mencegah wabak ini mesti diperhebatkan lagi bagi memutuskan rantaian penularan jangkitan. Tempoh lanjutan PKP ini turut berdasarkan nasihat daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan pakar-pakar perubatan bahawa kerajaan memutuskan untuk melanjutkan Perintah Kawalan Pergerakan untuk tempoh 2 minggu lagi iaitu 15 April hingga 28 April 2020. Tindakan ini juga adalah selaras dengan pandangan WHO yang menyarankan negara-negara supaya tidak menamatkan Perintah Kawalan Pergerakan terlalu awal. Seperti mana telah berlaku di beberapa buah negara, penularan wabak ini telah meningkat semula apabila Perintah Kawalan Pergerakan ditamatkan. Perdana Menteri turut mengingatkan seluruh rakyat Malaysia agar bersedia untuk berhadapan dengan situasi ini bagi satu tempoh masa yang agak lebih lama. Let me remind you that the war on COVID-19 is not yet over. The fight is still on. We are doing well so far. We just uplift your spirit and continue to fight. If we persevere, insyaAllah we will win. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 1 yang berbahagia Datuk Seri Haji Ahmad Hamzah dan Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2 yang berbahagia Datuk Haji Cik Abdullah Maknawi telah meluangkan masa lebih 2 jam membuat lawatan kerja ke Jabatan Perikanan Malaysia pada 6 April 2020. Tujuan lawatan tersebut adalah untuk mendengar taklimat mengenai fungsi, aktiviti, isu dan hala tuju strategik jabatan secara keseluruhan rantaian nilai. Kedua-dua timbalan menteri memberi penekanan terhadap interpretasi terhadap data perikanan yang menyumbangkan kepada KDNK, SSL dan mengurangkan defisit BOT import ekspor. Penekanan turut diberikan terhadap isu pemasaran, harga, pelibatan orang tengah dan juga penumpuan terhadap spesies ikan bernilai tinggi seperti kelah dan ikan hiasan bagi peningkatan pendapatan kepada kumpulan sasar. Dalam lawatan itu juga, beliau turut menekankan tentang isu pencerobohan perikanan, IUU, ketirisan sumber perikanan dan isu-isu operasi perikanan. Pihak kementerian secara keseluruhannya perlu menyediakan pelan strategi kelangsungan hidup bagi industri pertanian termasuk perikanan dalam menghadapi krisis wabak COVID-19. Ini adalah bagi memastikan bekalan makanan yang mencukupi harus diberikan perhatian serius demi memastikan rantaian pemasaran tidak terganggu dan terputus. Dalam lawatan tersebut, kedua timbalan menteri berkesempatan mengunjungi bilik sistem pemantauan vessel VMS bagi melihat usaha dan tindakan pemantauan serta penguatkuasaan vessel-vessel penangkapan ikan selaras dengan kepentingan penggunaan teknologi dunia masa kini. Jabatan Perikanan Pulau Pinang telah menerima aduan dari nelayan mengenai pencerobohan 3 buah vessel Kenka 2 bot Apollo di sekitar perairan Pulau Rimau pada 7 April 2020. Atas aduan yang diterima, pihak jabatan telah melakukan rondaan dan mendapati sebuah vessel Kenka 2 bot ditahan pada jarak 5.5 batu nautika dari Pulau Rimau. Manakala 2 lagi vessel Kenka 2 bot ditahan pada jarak 5.9 batu nautika dari Pulau Rimau. Seramai 7 orang kena tangkap OKT warga negara Malaysia bersama ikan campur-campur lebih kurang 120 kg dirampas. Kesalahan tersebut didakwa di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985 iaitu tidak mengusaha sendiri dan menangkap ikan menggunakan pukat Kenka 2 bot di luar kawasan operasi yang dibenarkan serta memasuki perairan negeri lain tanpa kebenaran Ketua Pengarah Perikanan Malaysia. Penguatkuasa Jabatan Perikanan Negeri Perak bersama 4 anggota telah melakukan rondaan di sekitar perairan Kuala Kurau pada 8 April 2020. Dalam rondaan tersebut, sebanyak 43 unit bubu naga telah dikesan dan disita di 2 lokasi berbeza. Dalam rondaan tersebut, sebanyak 43 unit bubu naga telah dikesan dan disita di 2 lokasi berbeza.
Lokasi pertama di kawasan 0.7 Batu Nautika dari Pantai Cabang 5 sebanyak 21 unit bubu naga telah dikesan dan disita. Manakala lokasi kedua pula pada jarak 0.8 Batu Nautika dari Pantai Tanjung Piandang sebanyak 22 unit bubu naga telah dikesan dan disita. Kesemua bubu naga tersebut dirampas untuk siasatan lanjut di bawah kesalahan Seksyen 11-C Akta Perikanan 1985 iaitu menangkap ikan menggunakan peralatan tidak dibenarkan. Jabatan Perikanan Malaysia memberi maklum balas berkenaan tular mengatakan kejadian ikan kekek terdampar di Pantai Tanjung Guru Langkawi adalah bukan satu petanda bencana di kawasan itu. Pegawai Jabatan Perikanan Daerah Langkawi, Encik Azhar Ahmad menjelaskan gambar yang tular di media sosial pada 9 April lalu adalah spesies ikan kekek yang kurang mendapat sambutan pengguna. Pihak jabatan mempercayai kejadian tersebut adalah disebabkan dari aktiviti hasil tangkapan nelayan menggunakan pukat hanyut. Pegawai Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia Daerah Langkawi, Azhar Hassan pula turut mempercayai kejadian tersebut disebabkan sekumpulan nelayan tidak bertanggungjawab yang membuat ikan tersebut bagi membersihkan pukat di tengah laut sebelum ia hanyut ombak ke pesisiran dan terdampar di pantai. Nelayan hanya mengambil ikan kembung atau pelaling sahaja kerana ia lebih berharga di pasaran berbanding ikan kekek yang bersaiz kecil. Manakala kebiasaannya ikan-ikan bersaiz kecil termasuk ikan kekek dijual oleh nelayan pukat hanyut kepada pengusaha ternakan ikan dalam sangka untuk digunakan sebagai makanan ikan. Namun pihak jabatan sedang menyiasat kes itu bagi mengenal pasti pihak yang bertanggungjawab membuat ikan tersebut yang mengakibatkan pencemaran pantai. Jabatan Perikanan Negeri Selangor melalui Pejabat Perikanan Hulu Langat telah mendapat laporan mengenai 8 orang peternak ikan mengalami masalah bekalan makanan ikan terputus kerana Perintah Kawalan Pergerakan yang telah bermula pada 18 Mac lalu. Sehubungan itu, Ketua Daerah Perikanan Hulu Langat Encik Firdaus telah membawa masuk sebanyak 30 beg makanan ikan pada 10 April 2020 ke kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD Sungai Lui. Sebanyak 20 beg merupakan tanggungan kos peternak dan 10 beg lagi merupakan bantuan jabatan kepada peternak ikan terlibat. Penghantaran makanan ikan tersebut telah menggunakan lori dari Cawangan Pengurusan Sumber CPS Kelang dan diiringi bersama polis kerana pergerakan adalah terhad di kawasan tersebut. Berhubung dakwaan sesetengah pihak berkenaan isu bekalan ikan negara terjejas akibat pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh kerajaan susulan penularan wabak COVID-19 yang melanda di seluruh negara pada ketika ini adalah tidak benar. Sehubungan itu, Jabatan Perikanan Malaysia menafikan bawaan dakwaan tersebut adalah tidak benar kerana kerajaan telah memberikan kebenaran kepada nelayan, peternak ikan dan pengusaha perikanan untuk beroperasi dengan syarat-syarat tertentu terutamanya kepada industri yang mengeluarkan produk-produk yang ditarifkan sebagai critical essential service termasuk ikan dan hasil ikan serta input pengeluaran ikan adalah dibenarkan. Kenyataan itu juga turut dinyatakan oleh Menteri Pertanian dan Industri Makanan, Datuk Seri Dr. Ronald Kendi dalam Berita Wilayah 8 April lalu. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan telah mengambil pelbagai langkah proaktif bagi memastikan status bekalan makanan termasuk beras, daging, ikan, sayur-sayuran dan buah-buahan berada di tahap yang stabil dan mencukupi. Kementerian saya dan beberapa kementerian lain sentiasa bekerjasama bagi memastikan perkhidmatan logistik, premis dan kilang yang menyokong rantaian makanan juga dibenarkan terus beroperasi seperti sedia kala sepanjang tempoh PKP. Selain itu, saya menyeru kepada para petani, nelayan dan peternak supaya terus menjalankan dan mempertingkatkan aktiviti masing-masing kerana anda terlibat dalam perkhidmatan yang perlu atau essential services. Namun aspek pemantauan operasi pekerja di tahap minima dan penggiliran pekerja perlu dilaksanakan demi keselamatan pekerja dan pelanggan. Bagi waktu penghantaran, pihak Majlis Keselamatan Negara MKN telah menetapkan waktu operasi di mana penghantaran hanya boleh bermula pada jam 8 pagi sehingga 8 malam sahaja. Manakala bagi peruncitan, pemprosesan jual dan beli pula boleh mula beroperasi dari 8 pagi hingga 8 malam sahaja. Datuk Seri Dr. Ronald Kendi turut mengingatkan orang ramai agar tidak membuat pembelian panik atau menyimpan stok bekalan makanan secara berlebihan. Pihak jabatan juga menasihati orang ramai agar selalu peka dan patuh sepanjang PKP ini berlangsung agar rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan.
Sebelum saya akhiri laporan saya minggu ini, jangan lupa like, share dan subscribe laman sosial Jabatan Perikanan Malaysia bagi mengetahui maklumat dan informasi terkini. Saya Ahmad Najmi Nasruddin. Assalamualaikum dan salam hormat.